Rentas badai meniti gelombang di laut lepas. Di sungai dan pulau kecil di tengah lautan yang saujana memandang. Tangkas menentang jenayah rentas sempadan, tidak gentar menggempur, malam atau siang. Keperwiraan mereka dipaparkan menerusi Op Maritim. Gah membelah lautan demi kedaulatan dan keselamatan negara, sempadan laut terus dipertahankan. Operasi tentera laut di perairan Sabah berdepan pelbagai ancaman. Pencerobohan nelayan asing yang tidak mustahil berkait dengan penyelundupan dadah atau pendatang asing tanpa izin sentiasa diawasi. Di atas kapal auxiliary yang mula beroperasi sepenuhnya Mei tahun lalu, persediaan operasi cekap dilaksanakan. Ia satu daripada dua aset yang dibekalkan oleh Syarikat Petroleum Nasional Petronas kepada TLDM bagi menjaga kedaulatan perairan negara. Satu lagi ialah pangkalan Tun Sharifah Rauziah TSR yang berkedudukan statik. Ia sebuah kapal dagang yang diwaswai kepada standard ketenteraan. Keupayaannya berlayar pantas mengikut kesesuaian, memudahkan operasi pembantasan jenayah selain menggerunkan pihak musuh. Komposisi kapal menggabungkan tentera laut, kru udara TLDM, pasukan atur gerak cepat dan pasukan simpanan sukarela PSS TLDM. Petang ini, ketika rutin pemantauan berlangsung, anggota dikejutkan dengan arahan keluar dan bersiap sedia. 5, 4, 3, 2, 1, time now, 1400 hotel. Tugas yang mesti dilaksanakan memeriksa kemungkinan pencerobohan sebuah bot nelayan di utara perairan Sabah. Kawan diterima daripada markas PTP2 kawasan Selek Terbang bagi RT Sektor Utara. Khususnya signal diterima daripada ATB2 arahan Selek Terbang bagi RT sekitar kawasan utara. Udara bersedia, helikopter jenis Fennec diarah meninjau bot dari ruang udara. Kami telah diarahkan oleh Angkatan Tugas Bersama 2 untuk melaksanakan ART di kawasan utara, kawasan operasi maritim. ART bertujuan untuk melakukan pemantauan dari udara bagi tujuan mendapatkan maklumat situasi dan keadaan semasa, juga untuk menunjukkan kehadiran kami di kawasan ini. Selepas mengenal pasti bot berkenaan, pasukan atur gerak cepat PAC lengkap bersenjata M4 Carbine melakukan pemeriksaan melalui jalan laut menggunakan bot pemintas jenis Viper. Selepas tinjauan dilakukan oleh pesawat Fennec sebentar tadi, mereka mendapati sebuah bot yang mencurigakan sudah pun mendapati kawasan perairan negara, dan ketika visual ini direkam pun sebuah pasukan telah pun diarah untuk meninjau bot berkenaan. Operasi serbuan atau boarding menjadi sukar akibat permukaan laut yang bergelombang. 7 individu diperiksa termasuk tekun dan awak-awak. Kesemuanya warga sebuah negara asing yang menjalankan aktiviti penangkapan ikan tanpa kelulusan. Hasil daripada pemantauan udara oleh pesawat Fennec tadi mendapati terdapat sebuah bot nelayan yang melepasi sempadan perairan negara. Jadi bot Viper bersama pasukan atur gerak cepat dari Angkatan Tugas Bersama 2 telah diarahkan untuk memeriksa bot tersebut. Dan didapati bot tersebut merupakan bot nelayan asing dan mereka semua telah diserahkan kepada FMM untuk tindakan lanjut. Operasi
langsung pantas. Setiap anggota tahu apa yang mesti dilakukan tanpa membazirkan sumber yang sangat kritikal ketika di lautan. Setiap seorang yang dicurigai diperiksa secara teliti. Pada setiap ketika, anggota PAC ini berwaspada kerana seperti di darat, penjenayah di lautan tidak mengira mangsa. Meski anggota keselamatan negara sentiasa peka dengan undang-undang yang mengawal pergerakan di laut, tetapi mereka yang meraih untung dari kegiatan haram tidak pedulikan peraturan termaktub. Jika berasa terancam, mereka yang dicurigai boleh bertindak kejam. Operasi hari ini berakhir dengan penahanan warga asing ini. Mereka akan diserahkan kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM untuk tindakan susulan. Keselamatan maritim, tiada satu agensi yang boleh mengatakan mereka bertanggungjawab tidak. Bersama saya adalah Laksmana Datuk Seri Panglima Ahmad Kamaruzaman Ahmad Badruddin, Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia. Selamat datang Datuk Seri. Datuk Seri, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh PRDM pada ketika ini? Cabaran yang dihadapi oleh PRDM pada ini banyak merangkumi banyak aspek. Yang utama adalah dari segi aspek peruntukan dari segi yang diberikan oleh kerajaan untuk kita meneruskan pelaksanaan operasi kita. Tapi saya sentiasa melihat setiap cabaran itu sebenarnya sebagai satu peluang. Dalam konteks yang ini, yang cabaran pertama yang saya ceritakan itu, sebenarnya banyak yang boleh kita lakukan untuk kita menentukan apa sahaja peruntukan yang telah pun disediakan oleh kerajaan kepada kita perlu dibelanjakan dengan secara berhati-hati, berhemah dan menentukan setiap keperluan itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang tertentu. So ini adalah salah satu saja, iaitu dari segi cabaran yang ada. Satu lagi cabaran yang saya rasa hadapi oleh PRDM, dan saya rasa bukan sahaja PRDM, juga oleh agensi keselamatan yang lain, iaitu the expectation of the stakeholders, pengharapan stakeholders ataupun pihak yang berkepentingan kepada kita, agensi keselamatan dalam konteks ini PRDM, agar kita dapat memberi perkhidmatan yang terbaik. Dalam konteks PRDM ini, peranan kita adalah menentukan kedaruratan pertahanan keselamatan negara. Dalam itu iaitu menentukan kita dapat mewujudkan satu tahap keyakinan keselamatan yang tinggi kepada komuniti maritim secara khasnya dan umumnya kepada rakyat Malaysia. Dengan agensi lain di laut, di kawasan maritim, misalnya APMM dan Khalid Marine, apakah bentuk kerjasama yang dilakukan? Kita ini dari segi konteks keselamatan maritim, tiada satu agensi yang boleh mengatakan mereka bertanggungjawab sepenuhnya. Tidak. Ia memerlukan kerjasama semua pihak. So, contoh yang diberi tadi adalah agensi maritim negara, APMM, Polis Marine, PLDM dan sebagainya itu. Selain daripada itu, bukan saja yang itu, saya rasa lebih juga, iaitu dari segi yang saya kata tadi adalah the community maritim sendiri. Mereka juga boleh menyumbang dengan memberi kita maklumat-maklumat keisikan yang boleh digunakan dalam meningkatkan operasi. So, apa yang penting iaitu semua agensi dan stakeholders ini perlu bekerjasama dan untuk menjayakan atau menentukan keberkesanan operasi yang kita lakukan. Salah satu aspek kerjasama yang saya rasa amat penting dan kritikal untuk kita meningkatkan, dan seterusnya saya merasakan dipanggil CSL, Critical Success Factor to a good operation, iaitu berkongsi maklumat dan perisian. Mungkin soalan terakhir mengenai tugas memelihara kedaulatan negara, termasuk juga meliputi kawasan-kawasan di mana ada tuntutan bertindih, misalnya Kepulauan Spratly, Batu Putih dan sebagainya. Sejauh mana sebenarnya ancaman dari negara-negara yang mana mereka juga mempunyai tuntutan terhadap pulau-pulau di maritim? Ini agak sensitif, tetapi saya akan jawab dari segi konteks yang untuk memberi peluang untuk memberi
pemahaman dan kesedaran kepada yang penting adalah masyarakat di luar sana. Hakikatnya Indonesia itu Malaysia dan negara dunia itu perairan, bila kita kata perairan negara ini ada beberapa istilah, iaitu perairan negara dari pesisir pantai sehingga ke 200 batu nautika adalah dipanggil Z, Zone Exclusive, Zone Economy Exclusive ataupun EEZ, Economic Exclusive Zone. Itu yang kita claim kita. Tapi dari segi legal, hak dari segi contohnya perairan yang kita perlu menjagakan kedaulatan itu adalah kita panggil Malaysian Territorial Water ataupun MTW dalam bahasa Malaysia, wilayah perairan negara, perairan wilayah negara itu hanya 12 batu nautika daripada pantai. So sekiranya kapal kalau lalu lalang dalam zon eksklusif ekonomi negara yang sememangnya memang banyaklah lalu lalang itu, asalkan mereka tidak menjejas ataupun memberi kesan kepada keselamatan dan kedaulatan negara kita, itu tak ada jadi isu besar pada kita, dia melalui. Dan ini kehadiran kapal-kapal ini biasa, kapal pegang baik, kapal perdagangan baik. Tetapi apabila mereka datang contohnya dan membuat sesuatu tindakan yang menggaguh-gugat kedaulatan kita, mengganggu-gugat kesamaan kita, maka itu tindakan yang kita ambil adalah belakan, iaitu kita akan menentukan, kita akan buat bantahan. Tapi secara umumnya dari segi kehadiran kapal-kapal di dalam perairan negara kita seperti ini, kita tidak perlu, jangan mudah kita kadang-kadang ni terompak dan sebagainya itu, dan juga tindak tanduk kita ambil mungkin akan menjejas hubungan baik kita dengan negara-negara yang mempunyai tuntutan tersebut. So dalam konteks tadi itu 200 itu, sebahagian daripada kawasan-kawasan perairan negara kita dari segi zon ekonomi eksklusif memang bertindih dengan negara-negara tertentu. Dan dengan itu ada proses dia, iaitu perbincangan secara diplomatik proses. So ini dikendalikan oleh pihak Kementerian Luar Negara melalui Wisma Putra kita, untuk PLDN dan juga Aljazeera kita menentukan dari segi aspek kedaulatan. So dalam konteks ini saya tak rasa lah contohnya buat masa inilah, insyaAllah dengan cara pendekatan yang kita ambil melalui proses-proses politik kita, saya tak nampak dari segi satu keadaan yang perlu kita agak terlalu bimbangkan ataupun alami. Ini yang saya sampai yang saya nak menentukan masyarakat faham supaya kita tidak mudah orang kata mengelatak sekiranya jikanya kenyataan-kenyataan ataupun laporan-laporan yang tentu dia boleh spin dan memberi satu kesan yang mungkin negatif. Sejak penubuhan kawasan keselamatan khas pantai Timur Sabah Eskom susulan krisis pencerobohan 235 pengganas dari negara jiran hampir 3 tahun lalu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia DM18 Tawau sentiasa meningkatkan kawalan keselamatan terutama di kawasan pemantauannya. Aktiviti pembanterasan kegiatan jenayah di perairan negara menjadi cabaran utama bagi pegawai dan anggota penguatkuasa ini, memandangkan jarak di antara Tawau dan negara jiran hanya dipisahkan tidak pun sampai 20 km. Daerah Tawau dikelilingi Laut Sulu di bahagian timur dan Laut Sulawesi di bahagian selatan. Kawasan perairan yang luas memungkinkan penjenayah melakukan kegiatan yang melangkaui undang-undang negara. Apatah lagi, pemantauan Eskom yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan dan Pertahanan Negara itu menjangkau kawasan sehingga 1,400 km bermula dari kawasan ini hinggalah ke Kudat. Ketika op maritim berada di sini, sebilangan anggota APMM diarah untuk bersedia susulan hasil risika mendapati sebuah bot nelayan dilihat mencurigakan.
rentetan itu, operasi khas Op Gasak Laut Siri 1 segera dilancarkan. Penerimaan baik untuk makluman ahli lintas 9 diarahkan untuk membuat satu kali pemeriksaan Pemeriksaan melibatkan 6 anggota APMM diketuai oleh pengarah operasinya, Komander Romli Mustafa. Pagi ini kita kumpulkan kepada bot-bot yang menangkap ikan di sekitar perairan Tawau. Hasil pemeriksaan awal mendapati lesen penangkapan ikan bot ini telah pun tamat tahun lalu, manakala kesemua 4 tekong dan awak-awak ini gagal mempamerkan permit kerja selain kawasan penangkapan ikan yang didapati terlalu hampir dengan kawasan darat. Kita telah membuat pemeriksaan ke atas sebuah bot ini. Kita dapati lesen penangkapan ikan telah pun tamat pada 2014. Begitu juga semua pekerja-pekerja ini tidak mempunyai permit bekerja. Justru itu kita dapati juga kawasan tangkapan ikan ini begitu dekat dengan pantai. Menyedari kesalahan dilakukan, ada yang cuba menyembunyikan diri dan mungkin juga kerana tiada pilihan. Sudut sempit ini menjadi lokasi si pesalah untuk mengelak diri daripada dicukup pihak berkuasa. Setibanya bot itu di jeti, lain pula ceritanya. Pemilik bot tiba-tiba muncul dan memaklumkan lesen penangkapan ikannya masih aktif. Pada pagi ini bot tidak boleh masuk. Ini masih bulan 4. Sekarang bulan 11. 7 bulan hilang. Anak dia tak bagilah ini. Mungkin kita terang, mungkin saya lupa kan. Ini saya bagi amaran terakhir ya. Satu kali saya tangkap, satu kali saya tak ramah sama. Sekarang kesalahan dia tidak bawa, walaupun dia tunjuk itu salah. Dia tidak bagi. Ini permit mesti dipamerkan di bot tu sentiasa. Manakala bagi kesalahan tangkapan ikan berhampiran dengan kawasan pantai, ini alasannya. Bawa dalam air baik. Dalam 20 lebih. Dalam mesin bawa dalam dibagi. Kau mesti tahu syarat-syarat itu. Kau kalau tak tahu kerana pakai kau mesti tangkap buah batu, tangkap ke atas, air mesti 5 meter ke dalam. Faham tak? Kalau tak tahu jangan tangkap ikan. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985, iaitu melanggar syarat-syarat penangkapan ikan. Jika kesalahan terus dilakukan selepas 3 kali amaran, lesen penangkapan ikan boleh ditarik balik. Sebuah kapal perang Tentera Laut Republik Rakyat Algeria TLRRA at Heifer 920 Corvette Type C28A berlabuh di Boosted Cruising Center BCC Pelabuhan Kelang hujung tahun lalu. Kapal ini di bawah pemerintahan Lieutenant Colonel Yahya Ali. Kapal ini merupakan satu daripada 3 buah kapal Corvette Type C28A yang ditempa oleh TLRRA daripada syarikat Hudong Zhonghua Shipbuilding Shanghai, China. Tujuan lawatan kapal ini ke Pelabuhan Kelang adalah untuk merehatkan 120 anak kapalnya selepas 7 hari berlayar dari China menuju ke Agris, Algeria. Ketibaan kapal di Pelabuhan Kelang disambut oleh Pegawai Koordinasi dan Pegawai Perantaraan Lawatan, Lieutenant Komander Amiruddin Azman TLDM dan Lieutenant Muhammad Zahin Ramli TLDM. Pihak kedutaan, Wakil Polis Diraja Malaysia PDRM, Pihak Keselamatan BCC dan Wakil Ejen yang dilantik turut berada di jeti bagi menyambut ketibaan kapal. Kapal ini adalah dianggap canggih kerana ia adalah merupakan aset barulah bagi tentera laut Algeria buatan Cina, dan kapal ini berkeupayaan dalam peperangan 3 dimensi. 3 dimensi boleh melawan peperangan atas permukaan, udara dan juga bawah permukaan.
dari syurga menyaku. Kalau syurga, kita tahu langsung. Oh, jangan tipu lah. Kurang tangkap satu pagi malam. Kebanyakan OKP tidak kenal Tekong. Mereka hanya berurusan melalui politik. Saksikan Op Maritim setiap Ahad 6.30 petang hanya di TV3.